Assalamualaikum anak-anak SK Tanjung Puteri, harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita telah hampir sampai kepada bulan Ramadan yang dikenali juga dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi, apa kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ni? Kenapa para sahabat, sahabat-sahabat Nabi dulu, bila sampai bulan Ramadan semuanya seronok? Termasuk juga Nabi, bila sampai pada bulan Ramadan, Nabi mengucapkan tahniah pada sahabat-sahabat dia. Antaranya adalah bila masuk bulan Ramadan ni, amalan kita akan dilipat gandakan pahala dia. Dan Ramadan ni juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Allah kata, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Jadi para ulama terdahulu berlumba-lumba, berebut-rebut. Bila sampai bulan Ramadan, semuanya baca Quran. Semuanya berlumba-lumba nak khatamkan Quran. Dan Allah sediakan dalam syurga nanti untuk orang yang berpuasa ni satu pintu khas Allah sediakan. Siapa yang puasa dia boleh masuk ikut pintu ni. Nama dia ialah Babur Rayyan. Pintu yang khas untuk orang yang berpuasa. Apa maksud Rayyan ni? Rayyan ni macam mana? Okey, macam ni. Bila kita lapar, kita makan, lepas tu kita kenyang. Okey, baik. Dahaga, minum, jadi apa? Itulah Rayyan. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Tapi lapar, makan, kenyang. Dahaga, minum air, ini nikmat dia Rayyan. Iaitu dia dah tak akan dahaga dah lepas tu. Okey, ni sebab apa? Orang puasa ni kita apa dia? Lapar, dahaga lah yang paling ni sekali. Yang paling seksa sekali. Dah tak percaya? Tengok kat bazar Ramadan. Apa yang kita paling nak beli sekali? Air kan? Dan ada satu cerita juga, yang ni tiap-tiap tahun Ustaz dah cerita. Bila bulan Ramadan je Ustaz Zazah mesti cerita. Tapi saya nak cerita juga kisah bagaimana Nabi Muhammad satu hari dia nak berkhutbah. Dan dia naik tangga tu. Bila dia naik tangga tu, Nabi Muhammad sebut Amin. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi dan Nabi Muhammad sebut lagi Amin. Nabi Muhammad naik lagi, Nabi Muhammad sebut Amin 3 kali. Jadi para sahabat pada masa tu pelik. Kenapa apa Nabi sebut Amin? Tak dengar apa pun. Kemudian sahabat tanya Nabi lah, kenapa kau sebut Amin? Nabi Muhammad sebut, Malaikat Jibril telah datang kepada aku dan berkata, barang siapa yang telah sampai ke bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan oleh Allah SWT, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah akan jauh daripada dia. Malaikat suruh Nabi sebut Amin. Nabi pun sebut Amin. Kemudian Nabi Muhammad naik tangga yang kedua. Malaikat Jibril cakap apa? Barang siapa yang masih hidup, dia ada ibu bapa dia, ataupun dia ada ibu dia, ataupun ada ayah dia saja, tapi dia tak buat baik kepada kedua ibu bapa dia, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Nabi Muhammad sebut Amin. Dan yang ketiga, Malaikat Jibril sebut, barang siapa yang dia dengar orang sebut nama Nabi di depan dia tapi dia tak selawat kepada Nabi, maka dia pun Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Maka Nabi Muhammad jawab Amin. Okey. Sebab itulah jadi 3 perkara ni yang sangat penting lah. Yang pertamanya iaitu bulan Ramadan. Jadi amaran kepada kita, kalau bila kita sampai bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan, sedangkan bulan Ramadan ni adalah bulan maghfirah. Allah bagi peluang kepada kita nak minta ampun kat dia, minta maaf kat dia. Tapi siapa yang mensia-siakan peluang ni, maka dia adalah orang yang rugi. Paling senang Astaghfirullahalazim tu ringkas sangat dah. Tak payah modal apa.
Tak payah nak keluar duit ni ke, nak kena buat kerja apa ke, keluar peluh ke apa, tak payah. Kat lidah je, astaghfirullahalazim, minta ampun dengan Allah. Saya Allah akan ampunkan kita. Yang kedua juga amaran Nabi tentang buat baik kepada ibu bapa kita. Cerita pasal buat baik dengan mak ayah ni ada cerita yang menarik juga. Dua-dua orang Ustaz kenal. Yang pertama ni dia ada anak seorang. Anak dia umur 18 tahun. Mak dia dah tua dan dia jaga mak dia lah. Dia jaga mak dia ni memang sangat rapi, memang all out lah dia jaga anak dia, jaga mak dia ni. Sampailah mak dia meninggal dunia, apa hadiah Allah bagi kat dia? Lepas mak dia meninggal dunia, tak lama lepas tu dia mengandung. Anak sulung umur 18 tahun, dia dah umur 40 tahun lebih dah, kata Ustaz. Mengandung anak kedua. Allah gantikan mak ada yang dia jaga tadi dengan dia dapat anak. Dan kisah yang kedua pun Ustaz kenal juga, dia ni tak ada anak, dah kahwin lama tak ada anak, nak anak tapi tak dapat. Macam-macam tak dapat lah. Ayah dia sakit. Dia jaga memang all out juga, sampai sanggup dia cuti kerja, dia tak pergi kerja sebab nak jaga ayah dia. Memang dia jaga sampai puas hati lah, orang kata. Sampai akhirnya ayah dia meninggal dunia. Dan tak lama lepas ayah dia meninggal dunia, dia mengandung. Allah gantikan, Allah bagi hadiah dekat dia sebab apa? Dia jaga anak dia, jaga ayah dia dengan baik. Jadi Ustaz pesan pada diri Ustaz dan juga awak, yang mana yang ada mak lagi ataupun ayah lagi ataupun mak ayah lagi, jaga mak ayah elok-elok. Berbakti kepada mereka, jangan nak berkira apa semua. Baik. Dan yang ketiga juga pesan Nabi, amaran untuk kita supaya bila kita dengar Nabi Muhammad, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali kepada tajuk Ramadan kita, Ustaz nak bagi satu analogi. Hari sukan sekolah, sekolah kita. Awak tengok macam mana kita nak menyambut hari sukan. Sebulan, 2 bulan sebelum hari sukan, kita dah buat latihan, latihan masukan. Setiap petang kita pergi berlatih, sampai bergaduh dengan cikgu, jom latihan, tak kira panas terik ke, hujan ke, kita nak berlatih juga. Sebab apa? Nak prepare untuk hari sukan nanti. Kita nak menang tandingan, ada hadiah yang disediakan dan sebagainya. Dan apa lagi kita buat bila nak sukan? Buat persiapan kemah rumah sukan, hias bagai, punya cantik kita hias. Sebab apa? Nanti ada hadiah kemah terbaik. Jadi kita all out buat. Cikgu kata kutip duit, okey boleh bayar RM1. Untuk apa? Kita nak menang masa hari sukan nanti. Hari sukan ni sebab apa? Setahun sekali je. Jadi semua kita berebutlah. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ramadan ni cuma setahun sekali saja, bulan Ramadan ni. Dan dalam bulan Ramadan ni Allah nak bagi hadiah macam-macam kepada kita. Pelbagai ganjaran, pelbagai kebaikan Allah nak bagi kepada kita dalam bulan Ramadan. Jadi adakah kita ada buat persiapan macam mana kita nak sambut sukan tadi? Ini hadiah dia, bonus dia tak ternilai banyak dia. Begitulah juga kita kena prepare nak sambut Ramadan ni. Ni dah nak sampai dah ni. Jadi kita kena rebut peluang yang Allah bagi ni. Tak semua dapat. Tak semua dapat peluang ni. Ada yang dah pergi meninggalkan kita, dia tak sempat sampai bulan Ramadan. Para ulama
6 bulan sebelum bulan Ramadan dia dah prepare dah. Kemudian 3 bulan lagi nak sambut bulan Rajab, kita dah baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dah doa, kita doa supaya sampai kepada bulan Ramadan. Dan sekarang kita hampir sampai, insya-Allah. Jadi kita kena rebut peluang yang Allah bagi ni. Hadiah yang Allah bagi ni. Ada malam Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semua kita dah tahu. Pecah rahsia dah, Allah dah bagi tahu dah. Cuma Allah tak bagi tahu malam yang mana aja. Jadi kita kena berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Untuk buat amalan. Okey, jadi sempena Ramadan kali ni, kita Ramadan di rumah. Kita puasa di rumah. Tak ada di sekolah lagi. Sebab apa? Sekarang cuti kuarantin. Semua kena duduk di rumah. Jadi panitia Pernikah Islam nak buat, kita panggil Ramadan Challenge. Okay, sekarang buat challenge macam-macam kan. Jadi bulan Ramadan ni kita buat Ramadan Challenge. Baik. Ada 4 challenge yang kita nak buat. Semua kena terlibat. Semua kena terlibat. Saya harap semua boleh terlibat lah. Ustaz tak paksa. Tapi ada hadiah disediakan. Okay, baik. Okay, apa challenge dia? Okay, kita tengok. Okay, challenge yang pertama ialah kalender Ramadan. Apa benda kalender Ramadan ni? Projek kalender Ramadan ni nanti awak tengok dalam grup WhatsApp kelas awak. Ustazah akan bagi tahu dalam tu penerangan yang lebih lanjut. Awak tulis apa benda amalan yang awak nak buat sepanjang bulan Ramadan ni. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Setiap hari apa benda yang awak buat. Tulis dalam tu. Okey, yang kedua ialah tadarus. Okey, ni pun siapa yang nak join tadarus ni, awak tengok dekat grup WhatsApp kelas awak. Ustaz bagi juga dia punya link. Siapa yang nak join tadarus ni, masuk dalam grup tu. Kemudian tulis nama. Okey, tadarus ni awak baca kat rumah sendiri. Kalau lancar tu boleh baca sendiri. Kalau tak lancar, baca dengan keluarga awak. Keluarga awak akan semak lah. Dan habiskan sebelum 16 Ramadan. InsyaAllah. Jadi kalau ada rezeki 17 Ramadan tu kita akan buat majlis khatam Quran. Siapa yang join tadarus ni nanti kita akan bagi sijil. Yang ketiga ialah kuis mingguan. Okey, ni pun ada juga kuis mingguan. Jadi kuis ni setiap hari Khamis. Iaitu bermula 7 Ramadan, kemudian 14 Ramadan, 21 Ramadan dan kalau ada rezeki 28 Ramadan. Kita akan buat kuis setiap minggu. Setiap kelas kita akan bagi hadiah. Jadi awak tunggu hari Khamis, Ustazah awak akan masukkan dia punya soalan. Siapa yang nombor 1 jawab, hantar dan betul, dia adalah pemenang. Dia dapat hadiah lah. Jadi kena tunggu. Okay. Dan challenge yang keempat ialah ni senang, karya Ramadan. Awak boleh buat bebas. Bebas. Tema Ramadan 1441 Hijrah. Okey, tema dia Ramadan 1441 Hijrah. Awak buatlah apa-apa pun, nanti dah siap ambil gambar. Ini kita akan bagi hadiah juga. Ikut kreativiti masing-masing. Tak kisah. Nak pakai krayon boleh tak Ustaz? Boleh. Nak pakai pensel warna boleh tak Ustaz? Boleh. Nak print boleh tak Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Nak tampal buat collage boleh tak Ustaz? Boleh. Nak tampal daun pandan kat atas kita boleh tak? Boleh. Tak kisah. Tak ada masalah. Kita tengok siapa yang paling kreatif. Okey, dan pesan Ustaz juga. Jangan lupa tugas harian yang Ustaz dah bagi masa awal-awal cuti PKP itu apa dia? Tugasan harian awak setiap hari. Yang pertama, surah hafazan. Ikut tahun 1 surah apa, tahun 2 surah apa, tahun 3 surah apa. Yang kedua ialah tasmik bacaan Quran. Mesti baca Quran setiap hari. Dan yang ketiga, solat 5 waktu. Ini setiap hari mesti buat. Okay, jadi Ustaz mengucapkan selamat berpuasa bersama keluarga.